Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua penonton-penonton yang saya hormati sekalian. Suara je lah. So, pada sesi pada kali ini saya akan bercerita ataupun memberi penjelasan tentang apa itu SKSPS atau lebih dikenali sebagai Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Untuk makluman penonton sekalian, SKSPS adalah salah satu skim yang telah dilaksanakan melalui Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Jadi akta ini dilaksanakan pada 1 Jun 2017, di mana sektor pengangkutan penumpang adalah diwajibkan untuk mendaftar dan mencarum dengan perkeso di bawah SKSPS. Sektor pengangkutan penumpang yang terlibat adalah seperti pengangkutan teksi, e-hailing dan juga bas. Jadi mulai 1/1/2020 self-employed ataupun pekerjaan sendiri telah diperluaskan kepada 19 sektor yang lain, ya. Jadi 19 sektor yang lain itu adalah seperti pengangkutan barangan dan makanan, iaitu macam food delivery, ya. Food delivery, penghantaran makanan ataupun barangan. Jadi yang kedua adalah sektor pertanian, ya. Petani-petani yang mengusahakan pertanian juga boleh mendaftar dan mencarum dengan perkeso. Sektor yang ketiga adalah penternakan, ya. Peternakan ikan, peternakan lebah, peternakan lembu dan sebagainya. Kemudian disuli dengan sektor perhutanan yang mengambil hasil-hasil hutan untuk mendapatkan pendapatan. Kemudian seterusnya adalah sektor perikanan, sektor makanan, sektor pembuatan, sektor pembinaan, penjaja, premis penginapan, perniagaan online, online business, teknologi maklumat, pemrosesan data, ejen. Kalau kita sebagai ejen juga boleh mendaftar dan mencarum dengan perkeso. Perkhidmatan profesional, perkhidmatan sokongan, kesenian, perkhidmatan isi rumah, penjagaan, perawatan dan pemulihan kesihatan. So, pendek kata, semua sektor yang bekerja sendiri, yang bekerja di Malaysia adalah layak untuk mendaftar dan mencarum dengan perkeso di bawah SKSPS. Jadi, tujuan utama kerajaan melaksanakan Akta SKSPS ini adalah untuk memberi perlindungan kepada semua rakyat Malaysia yang bekerja sendiri, yang bekerja bertujuan untuk mencari nafkah, ya. So, kalau dia bekerja sebagai penjaja untuk mencari nafkah, maka mereka boleh mendaftar dan mencarum dengan perkeso. So, sejak untuk makluman penonton sekalian, perkeso sebenarnya telah ditubuhkan sejak tahun 71 melalui Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Jadi dah hampir 50 tahun sok-sok ditubuhkan. Jadi pada mulanya penubuhan sok-sok adalah menjurus kepada majikan dan pekerja, ya. Kalau ada majikan, ada pekerja, maka wajib mendaftar dan mencarum dengan perkeso pada waktu itu. Jadi pada waktu itu golongan-golongan yang bekerja sendiri ini tak ada perlindungan daripada perkeso, melainkan mereka memilih untuk membeli insurans swasta, ya. Jadi atas kesedaran itulah, atas kesedaran tersebut dan juga atas keprihatinan kerajaan, maka Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 ataupun Akta 789 telah ditubuhkan pada 1 Jun 2017. Jadi untuk makluman penonton sekalian, syarat untuk mendaftar dan mencarum dengan perkeso ni
cukup mudah, cukup senang berbanding dengan insurans-insurans yang lain. Cukup mudah. Kita tidak mengenakan had umur. So had umur tak kira. Asalkan mereka tu bekerja sendiri. 70 tahun boleh masuk, 20 tahun boleh masuk, 80 tahun boleh masuk. Kalau mereka itu adalah aktif bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian mereka hendaklah terdiri daripada warga negara Malaysia, ataupun pemustautin tetap. Jadi dengan itu pekerja asing adalah dikecualikan daripada mencarum dengan pekeso. Itu syarat-syarat ialah. Kemudian dari segi bayaran caruman. Bayaran caruman kita pun cukup mudah. Kita ada 4 pilihan. Terpulang pada kita nak pilih plan 1 ke, plan 2 ke, plan 3 ke, plan 4 ke. Terpulang kepada kemampuan kita. Kita tidak memaksa untuk memilih sesuatu plan ataupun berdasarkan kepada pendapatan individu tersebut. Jadi kalau kita lihat 4 plan tu, plan yang pertama adalah plan yang paling rendah lah, iaitu 157.20 sen setahun. RM157.20 saja setahun. Ataupun kalau bulanan RM13.10 sebulan. Kalau kita convert kepada harian 43 sen sehari. Jadi dengan membayar 43 sen sehari ataupun RM13 sebulan ataupun RM157.20, maka kita telah menjadi diri kita telah mendapat perlindungan di bawah SKSPS. Jadi itu plan pertama. Plan kedua pula adalah berjumlah RM232.80. 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 Jadi ikut kemampuan kita. Jadi plan ketiga adalah sebanyak RM442.80, manakala plan keempat adalah RM592.80. So plan yang tertinggi sekali adalah RM592.80 berdasarkan pendapatan yang di insurans adalah sebanyak RM3950. RM3950. Jadi kalau kita memilih plan keempat, RM592.80, maka pendapatan yang diinsurансkan kita adalah RM3950. So dia ada beza lah. Beza antara plan pertama, plan kedua, plan ketiga, plan keempat. Bezanya apa? Bezanya dari segi jumlah faedah yang bakal diterima jika kemalangan ataupun musibah itu berlaku. Jadi untuk paling senang kata, kalau kita ambil plan pertama pun dah cukup untuk diri kita tu dilindungi di bawah faedah SKSPS. Cara bayaran dia cukup mudah. Kita ada kemudahan bayaran secara online melalui matrix .pekeso.gov.my, ataupun boleh pergi ke kaunter Perkeso yang berhampiran untuk membuat bayaran caruman. So pada masa ini adalah digalakkan kita membuat bayaran secara online. Jadi masa caruman yang kita bayar tu, katakan sekarang ni pukul 2.59 petang. So hari ini kita bayar 15 Oktober, masa ini kita bayar 2.59, maka kita akan dilindungi di bawah SKSPS mulai tarikh hari ini dan mulai saat ini. Dan contohnya kalau kita bayar selama setahun, katakan kita ambil plan keempat RM592.80, RM592.80 setahun, maka perlindungan kita akan bermula pada hari ini 15.10 waktu 3 petang dan akan berakhir pada 14.10 2021 jam 12 malam. 12 malam, 12 1 minit malam berakhirlah. Pada tengah malam tu dia akan berakhir. Maka kita tidak perlu menunggu tarikh matang ataupun ada cooling period ke, tak ada. So bila kita carum, terus kita akan mendapat perlindungan di bawah
skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Apakah perlindungan-perlindungan yang bakal kita perolehi bila mana kemalangan ataupun musibah itu berlaku? So, bak kata pepatah, malang tidak berbau. So, nasib malang, kemalangan, kematian kita itu adalah rahsia daripada Allah. Kita tidak tahu bila mana kemalangan itu berlaku. So, kita kena bersedia untuk menghadapi musibah tersebut. Kalau kita rekodkan daripada skuad Pekesur Perhatian, untuk tahun ini saja ada 27 kes kematian yang melibatkan penghantar makanan ni yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya yang tidak ada perlindungan daripada SKSPS. Ya? Tak ada perlindungan. So, mereka ni adalah satu sektor yang berisiko tinggi, ya. Naik motor, kemudian kerja trip, kerja masa, hujan, panas. Jadi kematian-kematian, kemalangan-kemalangan, ada yang koma, ada yang cedera parah, ada yang maut. So, kita merasa amat simpati dan merasa sedih di atas perkara ni, sebab bila kita buat samakan dengan kita punya sistem, mereka ni tidak mendaftar dan mencarum dengan Pekesur, ya. So, apa akan berlaku kepada keluarga mereka, kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, kepada isteri, kepada anak dan sebagainya. Kalau mereka ni mencarum dengan Pekesur, sekurang-kurangnya ada juga pension, ya, untuk diberi kepada tanggungan mereka, ya. So, kita kena menghargai tanggungan kita. Kita perlu ada perlindungan dengan SKSPS. So, jangan anggap yang kita bayar 157 20 sen tu sebagai satu kerugian kepada kita. Kita bayar tu, konsep perlindungan Pekesur ni adalah konsep pooling of resources, mengumpulkan dana-dana, dan sharing of risk, dan risiko tu akan dikongsi bersama. So, bila kita bayar caruman, kita membantu orang lain yang mengalami kemalangan. Yang sihat bantu yang sakit, yang senang bantu yang susah. Jadi duit yang kita beri tu sebenarnya duit untuk kita beri. Kalau kita tidak ada apa-apa kemalangan berlaku ke atas diri kita, kita dapat memberi, membantu kepada orang-orang lain yang ditimpa kemalangan ataupun musibah, ya. So, yang sihat bantu yang sakit, ya, yang senang bantu yang susah. Itu adalah prinsip pelaksanaan di bawah SKSPS. So, berbalik kepada faedah tadi, Pekesur menyediakan 8 faedah di bawah skim bencana kerja. So di bawah SKSPS, Pekesur hanya menyediakan skim keselamatan sosial bencana kerja saja. Kalau kita nak bandingkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun Akta 4, di bawah akta itu menyediakan skim keilatan dan juga skim bencana kerja, ya. Tetapi di bawah SKSPS, Pekesur menyediakan 8 faedah di bawah skim bencana kerja sahaja, ya. So, apa faedah dia? So, bila mana kemalangan ataupun kematian ataupun musibah yang berlaku itu berkaitan dengan kerja, dia mesti berkaitan dengan kerja lah. Kalau macam nak hantar makanan, ataupun sebagai pemandu taksi, nak hantar penumpang, ataupun sebagai penjaja, semasa menjual barangan ditimpa kemalangan, ataupun sebagai peniaga online, so kemalangan berlaku semasa membuat aktiviti online, ataupun sebagai ejen semasa bertemu pelanggan mengalami kemalangan, maka perkara-perkara itu boleh dipertimbangkan untuk diterima sebagai bencana kerja, ya. Jadi faedah-faedah yang disediakan di bawah skim bencana kerja pekerjaan sendiri ini ada 8. Yang pertama sekali adalah faedah perubatan, ya. Jadi bila mana kemalangan itu berlaku, pekerja yang diinsurankan tu boleh pergi ke mana-mana klinik ataupun hospital kerajaan, dan bayaran
dibuat dahulu dan ambil resit original dan boleh dibuat permintaan untuk bayaran balik, reimbursement ke atas bil-bil yang dikemukakan kepada pekeso. Kemudian faedah yang kedua adalah faedah hilang upaya sementara. Faedah hilang upaya sementara ini adalah berdasarkan kepada MC yang diberi oleh doktor perubatan ataupun pengamal perubatan. Jadi sebagai self-employed, kita juga berhak untuk mendapat sijil cuti sakit. Sebab bayaran perkeso di bawah hilang upaya sementara, kita memerlukan sijil cuti sakit. Jadi bayaran faedah akan dibuat berdasarkan kepada MC yang dikemukakan. Jadi faedah dia berdasarkan kepada plan yang kita pilih. Katakan kita memilih plan yang keempat, 59280 sen, yang tertinggi sekali. Maka kalau MC kita 100 hari, maka satu hari sok-sok akan bayar 10533. 10533 kali bilangan hari. Kalau 100 hari maknanya 10,500 lebih lah. So kita akan dapat. Jadi kita berdasarkan kepada MC dan plan yang kita pilih. Kalau kita pilih plan yang paling rendah, sebanyak 15720 sen, so kita akan dapat satu hari RM30. So kalau 100 hari, maka kita 3,000 lah kita akan dapat. So dia ada tahap-tahap dia, bergantung kepada plan yang kita pilih. Kemudian yang ketiga adalah faedah hilang upaya kekal. Jadi bila mana kemalangan itu berlaku mengakibatkan anggota tubuh kita mengalami hilang upaya kekal, hilang jari, hilang tangan, hilang kaki, hilang tenaga berkeupayaan untuk bekerja, maka kita akan merujuk orang berurusan tersebut kepada panel penilai, penilai perubatan, untuk dibuat taksiran berapa banyak peratus hilang upaya kekal. Jadi kalau dapat peratus hilang upaya kekal, maka bayaran hilang upaya kekal akan dikira berdasarkan kepada peratus yang telah dinilai oleh penilai perubatan. Sebagai satu contoh, saya bagi kalau hilang jari, ibu jari. So kalau hilang ibu jari, kalau setakat sini kita berhak untuk akan mendapat 20%, 20% taksiran hilang upaya kekal. Jadi bayaran hilang upaya kekal itu kita berdasarkan kepada plan caruman yang dipilih dan juga faktor umur. Makin kurang umur dia, makin banyak faktor umur lah, makin tinggi faktor umur. Jadi kalau misalnya kata umur dia dalam 20-an, mengalami kemalangan mengakibatkan ibu jari dia hilang, so kalau dia dapat 20%, maka kita akan bayar lump sum sekaligus bayaran kira-kira 210,000. 210,000 ini untuk hilang jari saja. Jadi kalau taksiran tu melebihi 20%. Misalnya kata tangan hilang. Tangan ni taksirannya kalau ikut dia punya jadual tu 40%. 40%. Jadi kalau anggota badan yang hilang melebihi 20%, kita akan bayar monthly pension bulanan tiap-tiap bulan. So 1/5 akan kita bayar secara sekaligus, manakala bakinya kita akan bayar secara bulanan sehinggalah dia meninggal dunia. Jadi itu hilang upaya kekal. Kemudian faedah yang keempat adalah faedah dalam layanan sentiasa. Kalau kemalangan tu mengakibatkan dia lumpuh, tidak lagi boleh bangun, bedridden, baring atas katil saja. Jadi keadaan-keadaan tu memerlukan orang lain untuk menjaga dia. Isteri dia kah, anak dia kah, adik dia kah, abang dia kah, kakak dia kah, ibu dia kah. So bila mana keadaan tu berlaku, selain daripada dia mendapat pension bulanan tu, kita juga akan buat penambahan allowance layanan sentiasa kepada orang-orang ataupun kepada waris yang menjaga dia, RM500 sebulan, untuk membantu dia, pergi
pergi toilet, membersihkan dia, memandikan dia, pakai baju dan sebagainya. RM500 sebulan. Kemudian faedah seterusnya adalah faedah orang tawangan. Jadi faedah orang tawangan adalah satu faedah yang juga dikenali sebagai pencen perkeso. So perkeso juga ada membayar pencen kepada mereka yang meninggal dunia akibat daripada kemalangan. Sebagai contoh tadilah yang saya katakan tadi, yang 27 kes yang tidak ada perlindungan tu. So andai kata mereka ni ada perlindungan di bawah SKSPS, maka waris mereka akan mendapat faedah orang tawangan. Faedah orang tawangan ni kita beri secara pencen bulanan kepada waris. Jadi waris tu kita tengok pada masa kematian tu dia berkahwin ataupun tidak. Kalau dia belum berkahwin, faedah akan diberi kepada ibu, bapa, adik-beradik. Ibu, bapa, adik-beradik. Kalau dia dah berkahwin, kita bagi kepada isteri dan anak-anak. Isteri sampai dia meninggal lah. Meninggal. Kalau dia berkahwin lagi lain pun, faedah akan diteruskan. Anak sampai 21 ataupun sampai berkahwin. Kalau dia sambung belajar sampai ijazah pertama. Sampai ijazah pertama. Jadi bayaran pencen tu kita akan bagi tiap-tiap bulan kepada waris-waris tersebut. Jadi kalau kita tengok kalau dia mengambil plan keempat 592.80 sen dengan pendapatan yang diinsurankan adalah sebanyak 3950. So perkeso akan bayar 90% daripada pendapatan yang diinsurankan. Kalau dia meninggalkan isteri dan anak, 90% daripada pendapatan yang diinsurankan iaitu 3950, isteri dan anak akan mendapat 3555 sebulan. 3555 sebulan untuk share isteri dan anak. So faedah yang lain adalah faedah pengurusan jenazah. Selain daripada faedah orang tawangan tu, perkeso juga membayar faedah pengurusan jenazah kepada waris-waris sebanyak RM2,000 sekaligus. Kemudian faedah seterusnya adalah faedah pendidikan, faedah pendidikan, dan yang seterusnya adalah faedah pemulihan jasmani ataupun vocational. So faedah pemulihan jasmani itu adalah memberi rawatan-rawatan berbentuk fisioterapi untuk memulihkan anggota badan itu kembali bekerja semula. Untuk makluman pendengar sekalian, penonton sekalian, perkeso ada sebuah pusat rehabilitasi yang terbaik lah, yang terbaik, iaitu di Bandar Hijau Melaka. So berbagai kemudahan disediakan di situ. Kemudian selain itu juga kita mempunyai pusat-pusat rehabilitasi di seluruh Malaysia. Kemudian satu lagi yang saya nak bangkitkan sini adalah tentang pengumuman kerajaan yang diumumkan pada Jun yang lalu oleh YAB Perdana Menteri kita, iaitu tentang penjana gig. Penjana gig ni adalah satu inisiatif kerajaan untuk membantu kepada pekerja-pekerja ekonomi gig. Jadi kalau seorang pekerja ekonomi gig menjalankan aktiviti pekerjaan ekonomi gig yang menggunakan aplikasi teknologi, aplikasi digital di bawah satu platform, maka mereka layak untuk mendapat manfaat ataupun inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, di mana mereka cuma membayar 30% saja daripada pelancaran yang ditetapkan di bawah plan kedua. So di bawah plan kedua, jumlah caruman adalah sebanyak 232.80 sen. Mereka cuma membayar RM69.80 sahaja untuk perlindungan selama setahun. Dan selebihnya 70% akan dibiayai oleh kerajaan, iaitu kerajaan akan memberi
bantuan ataupun subsidi sebanyak 163 setahun. So saya menyeru kepada semua pekerja-pekerja ekonomi gig seperti riders, penghantar makanan supaya segera menghubungi PKSO untuk mendapatkan inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan. So untuk makluman juga, inisiatif ini akan berakhir pada 31 Disember 2021. So rebutlah peluang ni. Kalau kita tidak menggunakan peluang ni, kita kena membayar sebanyak 232.80 sen untuk perlindungan selama setahun. Tapi di bawah program inisiatif ni, kita cuma keluarkan wang sebanyak RM69.80 setahun. Jadi mana-mana pekerja yang menggunakan aplikasi digital di bawah satu platform, dan platform tu hendaklah berdaftar dengan MDEC lah. Sebagai contoh, GrabFood, Foodpanda, Bungkusit, Lalamove, Taxiku, Dasci. Jadi pekerja-pekerja yang bekerja di bawah platform tersebut boleh mendapatkan manfaat daripada inisiatif yang kerajaan umumkan ni. So ramai-ramailah kita mendaftar dan mencarum dengan PKSO. Pada masa ini kita cuma merekodkan 4,777 saja pekerja ekonomi gig yang mendapat manfaat daripada inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan ni. So saya menyerulah, malang tidak berbau. So beringat sebelum kena. Kalau dah kena nanti, kalau tak ada perlindungan, so waris kita juga akan susah. Selain daripada kita, yang susah juga adalah waris kita. Waris kita akan susah kalau kita tidak ada perlindungan sosial yang boleh membantu kita semasa kita susah. So rebutlah peluang ni, dan peluang ni hanya datang, bukannya selalu datang. So akan berakhir pada 31 Disember 2021. So tuan-tuan pendengar, penonton-penonton sekalian, sekali lagi lah saya menyerulah supaya tampil mendaftar dan mencarum dengan PKSO di bawah SKSPS. Sebab kemalangan, kalau kita baca surat akhbar, kemalangan berlaku tiap-tiap hari. Kemalangan berlaku, kematian juga berlaku tiap-tiap hari. So malang tidak bau, kita tidak tahu nasib kita bila kemalangan itu akan berlaku, yang akan menimpa kita. So beringat sebelum kena, sediakan payung sebelum hujan. Jadi dengan caruman serendah 157.20 sen setahun atau RM13.10 sahaja, maka diri kita telah mendapat perlindungan di bawah SKSPS dengan 8 faedah yang ditawarkan. Jadi ini adalah faedah yang terbaik yang dilaksanakan oleh kerajaan. So apa yang kita dapat, RM1 caruman yang kita dapat, dan seboleh-bolehnya RM1 caruman juga kita akan pulangkan kepada mereka yang layak, untuk yang layak mendapat faedah di bawah SKSPS. Jadi kita jangan berfikir panjang tentang ini. So ayo segeralah kita membuat pendaftaran dan mencarum dengan PKSO di bawah SKSPS. Jadi setakat itulah sesi saya pada petang ni. Diharap pendengar ataupun penonton sekalian dapat memahami maksud yang saya sampaikan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kemusykilan, boleh hubungi pusat panggilan pelanggan kami di 1300-228000. 1300-228000. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah, dan sama-samalah kita jaga diri kita. Kita jaga kita,
dan kita hindarkan diri daripada penularan wabak COVID-19. Sehingga itu saya ucapkan salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.